It's not supposed to happen in Beverly Hills. A movie executive and his wife were brutally slain in their million-dollar mansion. Siapa sangka menjadi anak orang kaya menjamin ketenangan hidup. Namun ini yang terjadi pada keluarga ini. Apakah yang berada di fikiran adik-beradik Menendez sehinggakan mereka sanggup membunuh kedua orang tua mereka secara kejam? Dan mereka juga pada asalnya adalah bukan suspek, sehinggalah mereka sendiri mengakui kesalahan mereka. Mengapa kita bercakap kembali tentang kes ini setelah 30 tahun? Ini adalah kerana TikTok. Keluarga Menendez adalah contoh satu keluarga impian di Amerika. Jose Menendez berhijrah ke US daripada Cuba di usianya baru 16 tahun selepas revolusi Cuban pada 1950-an. Dia tinggal di atas bumbung rumah sepupunya sehinggalah dia mendapat beasiswa ke Southern Illinois University di mana dia mengambil jurusan account. Di college, dia berjumpa dan mengahwini Mary Lois Anderson atau lebih dikenali sebagai Kitty. Kitty melalui zaman hidup yang sukar. Kehidupannya di rumah sangat tidak mengembirakan dan ayahnya meninggalkan keluarganya semasa dia masih kanak-kanak. Keluarga Kitty tidak mahu dia mengahwini Jose kerana keturunan Cubanya. Selepas berkahwin, mereka berpindah ke New York. Kitty bekerja sebagai guru manakala Jose memulakan kerjaya sebagai eksekutif corporate. Anak pertama mereka, Joseph Lyle Menendez, dilahirkan pada Januari 1968. 2 tahun kemudian, mereka dikurniakan anak kedua, iaitu Eric. Kerja Jose membawa mereka ke New Jersey dan kemudiannya ke Beverly Hills di mana mereka tinggal di sebuah rumah agam yang sangat besar yang sebelumnya dimiliki oleh Michael Jackson dan Elton John. Bila mereka pindah ke Beverly Hills, Eric masuk ke Beverly Hills High di mana dia mendapat grade yang sederhana, tapi dia mempunyai bakat dalam sukan tenis. Bagaimanapun, pada masa yang sama, Eric bergaul dengan rakan yang salah dan mula terlibat dengan masalah. Yang paling diingati ialah apabila dia didapati terlibat dalam beberapa kes kecurian dan dipaksa menghadiri terapi disebabkan kelakuannya itu. Lai pula bermula di Princeton University, tapi perjalanan kolejnya terhenti apabila dia telah dikenakan percubaan akademik kerana mendapat grade yang rendah dan kehadiran yang sedikit. Akhirnya, dia digantung selama setahun kerana didapati bersalah atas tuduhan meniru. Kemudian, kedua mereka telah melakukan satu keputusan yang telah merubah hidup mereka 360 darjah untuk selamanya. Pada 20 Ogos 1989, Jose dan Kitty berada di bilik rehat di rumah mereka. Semasa sedang menonton TV, Eric dan Lyle masuk ke dalam bilik tersebut dan melepaskan tembakan ke arah ibu bapa mereka. Jose meninggal serta-merta manakala Kitty sempat berlari ke arah ruang tamu sebelum Lyle melepaskan satu tembakan maut dan membunuh ibunya. Selepas kedua mereka yang berusia 18 dan 21 tahun ketika itu menukar pakaian bersih dan menonton filem Batman sebagai alibi mereka. Mereka membuang senjata pembunuhan semasa dalam perjalanan pulang ke rumah. Sampai di rumah, Eric Menendez terus menelefon 911 dan memberitahu ada orang telah membunuh ibu bapa mereka. Problem? What's the problem? I'm going to kill my parents. Pardon me? What? Menurut penyiasat, tempat kejadian sangat mengerikan dan Kitty hampir tidak dapat dicam. Berdasarkan betapa kejamnya kejadian itu, mereka menyangkakan mungkin kejadian itu melibatkan pelaku yang ramai. Eric dan Lyle memainkan peranan sebagai anak yang terkejut dan berduka cita di atas kematian ibu bapa mereka dengan sangat sempurna, sehingga kan tiada siapa pun yang mengesyaki mereka. Setibanya pihak polis di tempat kejadian, Eric duduk di hadapan laman rumah mereka sambil menangis seperti orang histeria. Pihak polis percaya alibi mereka 100% dan terus menyiasat pesaing bisnes mereka yang mungkin menyimpan dendam terhadap Jose. Kedua beradik itu sangka mereka telah terlepas dari segala-galanya dan sekarang hanya perlu berseronok menggunakan wang kedua ibu bapa mereka yang bakal diwarisi. Nilai bersih kekayaan Jose dianggarkan bernilai $14 million semasa kematiannya.
Lyle dan Eric tidak mengambil masa yang lama untuk membelanjakan harta arwah bapanya itu. Sehari selepas pengebumian ibu bapanya, Lyle membelanjakan $15,000 untuk 3 biji jam Rolex, $40,000 untuk baju baru, $60,000 untuk Porsche, dan pembeliannya paling mahal adalah restoran. Dia telah membelanjakan lebih daripada $500,000 untuk membeli sebuah kafe jalanan di Princeton yang sangat popular di kalangan pelajar. Eric juga membeli sebuah Rolex, beribu-ribu untuk baju, dan beberapa ribu lagi untuk berjudi. Dia membuat keputusan untuk meninggalkan pembelajaran, sebaliknya mengupah coach tenis sebanyak $60,000 setahun dengan harapan dia bakal menjadi pemain tenis profesional satu hari nanti. Dia akan mengembara ke Timur Tengah untuk bertanding. Mereka juga berpindah daripada rumah agam mereka dan menyewa kondo di Marina del Rey, di mana mereka mengadakan parti yang besar dan menonton movie pada waktu malam bersama rakan mereka. Bahkan selama hanya beberapa bulan, Eric dan Lyle telah menghabiskan hampir $1,000,000. Kelakuan mereka nampak mencurigakan, tapi bukanlah sebab yang membuatkan mereka tertangkap. Ingat lagi pada sesi terapi yang dihadiri Eric bila dia ditangkap kerana mencuri semasa remaja. Baik, selepas kematian ibu bapanya, ahli terapinya yang lama telah mengulurkan bantuan dan mengajaknya untuk memulakan sesi terapi kembali. Dr. L. Jerome Ozil menjadi salah seorang penyumbang yang besar dalam menyelesaikan kes ini. Dia memulakan dengan secara rahsia merekod sesinya bersama Eric, pada mulanya kerana ingin mengagumkan teman wanitanya, Judalyn Smith. Apa yang tidak diketahui adalah pembunuhan ibu bapanya memberi satu tekanan kepada Eric, di mana dia mula mendapat ulcer daripada stres yang terlampau. Dia mengaku kepada Dr. Ozil apa yang dia dan Lyle telah lakukan. Lyle pula telah turut serta dalam sesi itu setelah Eric mengakui bahawa dia telah memberitahu Dr. Ozil tentang jenayah yang telah mereka lakukan. Menurut Dr. Ozil, Lyle berasa sangat terancam dan marah kepada Eric kerana telah memberitahunya. Beberapa hari kemudian, mereka telah menghadiri sesi bersama Dr. Ozil, di mana Lyle telah mempertimbangkan untuk memburunya setelah sesinya yang terakhir. Di sini di mana masalah sebenar bermula. Ahli terapi berada di bawah peraturan yang ketat bila melibatkan privasi. Dr. Ozil telah pun melanggar peraturan tersebut dengan merekod Eric. Bagaimanapun, mengikut undang-undang, dia dibenarkan untuk memecahkan rahsia itu dengan melaporkan kepada polis. Sebaliknya, memberitahu teman wanitanya dan tidak pasti untuk melakukan apa terhadap informasi tersebut. Sekarang, dia tahu yang dia mungkin akan menjadi mangsa seterusnya. Berasa takut dengan apa yang telah didengarnya, Judalyn telah melaporkan Eric dan Lyle kepada pihak polis. Pada Mac 1990, Lyle telah ditahan kerana membunuh kedua ibu bapanya. Eric pula berada di Israel untuk pertandingan tenis bila dia mendapat tahu yang abangnya telah ditahan. Dia terbang ke Miami dan menyerah diri kepada pihak polis. Perbicaraan berterusan selama 7 tahun disebabkan banyak masalah yang timbul sepanjang tempoh tersebut. Satu daripadanya ialah Dr. Ozil merakam sesi terapi yang mana bolehkah pengakuan Eric dan Lyle digunakan sebagai bukti kes. Akhirnya, juri memberi kata sepakat bahawa tip tersebut boleh digunakan sebagai bukti, tetapi bukan keseluruhan rakaman. Keputusan untuk itu saja mengambil masa selama 2 tahun. Pada mulanya, kedua beradik itu dibicara secara berasingan dan ini telah menimbulkan pelbagai isu. Peguam mereka, Leslie Abramson, memberitahu mahkamah bahawa Eric dan Lyle telah menderita semasa di bawah jagaan bapanya sepanjang hidup mereka dan memberitahu maklumat terperinci tentang kesakitan yang dialami mereka di rumah agam tersebut, seterusnya mendorong mereka untuk membunuh. Untuk ibu mereka pula, mereka mengatakan Katie sangat tidak gembira dalam perkahwinan tersebut dan bagaimana dia bergelut untuk kekal tabah. Jadi mereka mengambil keputusan untuk menawarkan riwayat ibu mereka itu. Ini membuatkan juri merasa buntu terhadap kedua mereka setelah 2 minggu. Bermakna mereka tidak dapat menentukan sama ada Eric dan Lyle bersalah ataupun tidak. Akhirnya, mereka dibicara bersama dan kali ini, juri akan membuat keputusan. Dalam perbicaraan ini, pihak pendakwa fokus kepada kedua beradik itu yang berbelanja besar selama 6 bulan apabila mereka sepatutnya berduka setelah kematian ibu bapa. Mereka juga mendakwa kenyataan bahawa bapa mereka suka mendera tidak dapat dipastikan kerana satu-satunya orang yang dapat memastikan perkara itu telah pun mati.
Pihak juri memutuskan bahawa Eric dan Lyle didapati bersalah di atas pembunuhan darjah pertama dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup di dalam penjara tanpa kemungkinan dibebaskan. Jadi, kenapa kita masih bercakap mengenai mereka setelah bertahun lamanya? Semuanya adalah kerana TikTok. Kisah tentang mereka telah muncul secara berleluasa di TikTok. Daripada klip semasa ditemu bual, perbicaraan, video-video ini telah dapat reaksi yang bercampur baur daripada penonton. Mereka melihat Eric adalah seorang yang sangat kacak semasa perbicaraan, tetapi tidak ramai juga yang mengkritik video itu sebagai budak-budakan dan tidak sensitif. Jika ada yang tertanya adakah Eric tahu tentang video itu, ya, sudah semestinya dia tahu. Anaknya Talia telah membalas komen beberapa kali menanyakan kepada bapanya sama ada dia mengetahui tentang video itu, dan dia sememangnya tahu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk mendapatkan kisah-kisah yang menarik daripada Ginola Studio. Sekian, terima kasih.